Okey. Dia ni salah seorang ahli perniagaan yang besar. Antara perniagaan besar dia ialah berniaga khamar. Apa dia khamar? Arak . Dia tokey besar arak. Bila tokey besar arak memang kaya lah, sebab arak ni antara minuman yang menjadi keutamaan. Sebab tradisi zaman jahiliah ni, kalau sebut benda-benda jahiliah ni, tak akan tinggal bab minum arak. Kita kata tradisi zaman jahiliah berzina, tradisi zaman jahiliah berjudi, tradisi zaman jahiliah, walaupun tak semua, sebahagian tu ada yang sanggup tanam anak perempuan hidup-hidup, berbunuh, merompok, mencuri. Tapi bab minum arak tak tinggal, mesti ada. Jadi bila seorang tu jadi tokey, taikun besar arak, memang kaya lah dia. Dan dia satu lagi mempunyai kambing gembalaan yang cukup banyak. Dan dia telah upah 2 orang secara bergaji tetap untuk jaga kambing dia. Yang jadi specialnya, salah seorang sahabat Nabi antaranya yang dia gaji tu, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Dia ada satu kisah lah dulu. Abdullah bin Mas'ud ni duduk tengah jaga kambing tuan dia tu. Ni panjanglah sebuah asar riwayat daripada Ibnu Asakir. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar pi tempat Abdullah ibnu Mas'ud duk gembala kambing. Dia kata, boleh tak kamu datangkan seekor kambing pada kami? Dia kata, boleh, tapi kambing ni bukan kambing aku, tapi kambing yang diamanahkan. Maksud ayat dia ni, aku ni cuma jaga, cuma gembala, tapi kambing ni ada tuan. Jadi kamu nak lagu mana? Nabi kata, bawa kepada aku seekor kambing betina yang tidak dikahwini lagi. Maksudnya yang jenis hak kambing betina, hak muda lagi. Hak kambing jantan tak naik atas dia lagi lah, mudah. Jadi dia pun pi cari seekor kambing betina, bawa jumpa Nabi. Biasanya kambing betina hak tak kahwin lagi ada susu ke tak ada susu? Tak ada susu. Tapi Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, kemudian Nabi perah, keluar susu. Keluar susu, Nabi suruh Abu Bakar minum dan Nabi minum. Habis selesai minum, Nabi angkat tangan sekali lagi, Nabi kata, menyusutlah. Menyusut tu maksud jadi macam asal balik. Jadi macam hak kambing biasa balik tadi, hak macam seolah-olah tengok tu tak ada susu. Jadi bila tengok macam ni, dia minta sesuatu dengan Nabi. Apa yang dia minta? Dia kata, wahai Rasulullah, ajarkan aku macam hak Nabi sebut tadi kat kambing apa dia, atau sekurang-kurangnya ajarkan kepada aku ayat-ayat Quran yang pernah turun pada kamu. Jadi antara kata-kata masyhur Abdullah bin Mas'ud ialah dia sebut apa? Dia kata, sekurang-kurangnya sebanyak 70 surah yang aku belajar secara terus daripada Rasulullah, dan tak ada seorang sahabat pun yang boleh menandingi aku dalam bab ini. Dia antara seorang sahabat yang paling berani membaca dan melantungkan ayat-ayat Quran waktu tengah orang-orang takut dulu nak tonjolkan Islam dia dulu. Kan dulu masuk Islam sembunyi-sembunyi. Tapi dia ni, dia sanggup baca, kemudian bila lalu orang kafir, sengaja penderak bacaan. Hebat dia. Dia tak takut orang pukul ke, orang buat apa pun. Itulah Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi itulah 2 orang. Tu lebih kurang cerita. 2 orang ni lah diutuskan oleh bos-bos mereka ni pi ke negeri Madinah. Waktu ni Nabi tak hijrah lagi. Untuk apa pi ke Madinah? Nak minta bantuan dengan robai-robai Yahudi. Tanya robai-robai Yahudi, lagu mana cara kita ni nak peralah Muhammad? Nak minta bantuan. Cara dia duk buat sama dia di Mekah tu tak lepas semua, tak jalan lah. Jadi 3 benda mereka bawa. Pertama, mereka menceritakan latar belakang Muhammad. Muhammad ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tu yang pertama dekat robai Yahudi. Yang kedua, mereka ceritakan sifat-sifat dan kepribadian diri Nabi. Muhammad ni sifat dia macam ni, orang keluar macam ni, orang gelap macam ni, fizikal dia macam ni semua. Yang ketiga apa dia? Lagu mana cara kita ni nak menumpaskan orang ni? Jadi dia kata macam ni, aku berikan kepada kamu 3 soalan. Kamu tanya 3 soalan ni pada Muhammad yang kamu cerita kat aku tadi. Kalau benar-benar dia seorang Nabi dan Rasul, pasti dia boleh jawab 3 soalan ni. Tapi kalau kamu tanya 3 soalan ni, 1 pun dia tak boleh jawab, dia bohong lah.
Maksudnya dia nabi yang palsu, dia nabi yang dia dakwa-dakwa, dia menipu. Jadi apa dia 3 soalan tu? Yang pertama, kalau kamu balik ke Mekah jumpa dengan Muhammad ni, tanyakan kepada dia tentang kisah beberapa orang pemuda yang telah melarikan diri daripada kaumnya demi untuk menyelamatkan iman mereka. Yang ni sebenarnya merujuk pada kisah pemuda Ashabul Kahfi. Apa dia soalan yang kedua? Soalan yang kedua, kamu tanyakan kepada Muhammad kisah seorang lelaki yang melakukan perjalanan. Kalau bahasa asli klasik dia panggil Lang Buana. Lang Buana ni ada salah satu siri senario kan. Lang Buana. Maksud Lang Buana ni orang berjalan jauh, timur barat. Ni merujuk kepada kisah Zulkarnain. Tanya pasal kisah lelaki ni, perjalanan dia, apa yang berlaku. Yang ketiga ni dia sebenarnya tak ada kena mengena dalam surah Al-Kahfi, tapi dia duduk dalam surah sebelum tu, surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tanyakan dia tentang permasalahan ruh. Jadi bawa balik benda ni, harapan-harapan 3 soalan ni Nabi tak boleh jawab. Dengan niat nak peralah Nabi lah. Jadi nombor 1 tanya Nabi apa? Ashabul Kahfi. Yang kedua tanya Zulkarnain. Yang ketiga tanya persoalan ruh. Bila 3 soalan ni dibentangkan pada Nabi, memang Nabi tak ada jawapan. Nabi tak tahu pun cerita sebelum tu Ashabul Kahfi tu apa, Zulkarnain tu apa, lebih-lebih lagi persoalan ruh. Jadi Nabi menjanjikan kepada mereka keesokannya aku akan bagi jawapan. Tapi Nabi tak limitkan masa esok tu. Contoh pukul 9 esok ke pukul 10, Nabi tak sebut pukul berapa, waktu bila, tapi Nabi kata esok. Dan bila sebut esok tu, Nabi mengharapkan apa? Contoh orang mari tanya soalan pada kita, kita tak tahu jawapan, hang mari esok lah. Jadi yang diharapkan Jibril turun bagi jawapan. Tapi Jibril tak turun pada Nabi bukan kata esok tu, 15 hari berselang Jibril tak turun. Inilah peluang yang digunakan oleh kafir-kafir Quraisy nak apa? Nak meremeh-remeh dan menuduh Nabi ni tak tahu, Nabi palsu, Nabi ni pembohong. Dah mari esok tu ada jawapan tak? Tak ada. Mari pula lusa, tak ada. Mari hari seterusnya, tak ada. 2-3 kali Muhammad ni alah leceh. Boleh jawab ke tak boleh jawab ni? Janji esok, mari hari ni, esok pula, mari ni, esok pula. Maksudnya peluang ni digunakan oleh dia untuk meraih simpati masyarakat pada waktu tu yang Muhammad ni memang tak boleh percaya. Dia tak boleh jawab dah, dia bukan Nabi pun. Jadi menyebabkan keadaan ni Nabi jadi apa? Kalau kita duduk keadaan Nabi tu, jadi tak tentu arah. Jadi rasa apa, sempit dada, jadi rasa kecewa, jadi rasa frah kerana menerima tuduhan-tuduhan tadi. Jadi selepas 15 hari itu baru Jibril datang. Waktu turun tentang Ashabul Kahfi, waktu turun tentang Zulkarnain, waktu turun tentang permasalahan roh. Antaranya pengajaran duk tengah tu, bila berjanji dengan orang kena sebut apa? InsyaAllah. Walaupun benda tu sebenarnya memang Allah nak bagi dah tentang insya-Allah tu, tapi ada bentuk, ada cara dia nak beri jadi cerita tu. Jadi Nabi tu dia janji, dia tak sebut benda tu. Jadi lain kali kalau kita nak berjanji dengan orang yang tidak tahu tempoh bila-bila, hanya perlu menyebut insya-Allah, mudah-mudahan, tapi tak tahu bila. Okey, bila turun semua benda ni, terjawablah persoalan-persoalan tadi. Tapi hak Nabi sesak dada, rasa kelam, rasa serabut, kecewa tadi, Allah rakam dalam surah Kahfi juga ayat yang ke-6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asaf. Adakah dengan sebab ini kamu bakhik ni maksudnya membinasakan diri kamu? Dalam terjemahan Melayu ada sebut, adakah kerana sebab ni kamu nak bunuh diri kamu, mencelakakan diri kamu wahai Muhammad, hanya kerana mereka berpaling daripada kamu. Illam yu'minu, walaupun mereka tak beriman bihadzal hadis, dengan keterangan ni merujuk kepada Al-Quran. Asafa, janganlah kamu kecewa. Dia nak dengar pun tak apa, dia tak mau dengar pun ikut dia. Jadi kamu tu jangan buat rasa serabut, rasa kalut sampai menyebabkan kamu tu nak
menceburkan diri kamu dalam kemudaratan. Rasa nak binasakan diri kamu, rasa nak bunuh diri ke, rasa faham sendirilah kita duduk tertekan ni. Kita sebelum ni lagu lain, lepas tu orang tuduh macam-macam. Pembohong lah, tak boleh nak jawab lah, jadi serabut kepala. Tu kadang-kadang orang pi jam petang Pulau Pinang tu, rakam letak kamera dulu sekali, selamat tinggal semua orang baik terjun tak. Serabut kepala tu. Pakai baju kok, pakai necktie tak. Itulah lebih kurang cerita. Penat lah ni. Boleh tak? Nak isyak lah kan? Habis cerita. Jadi inilah antara sebab diturunkan surah Al-Kahfi pada Nabi Muhammad. Walaupun tidak ke semua daripada kisah tu. Tapi bila Al-Kahfi ni jadi tema, maka dia jadi apa dia? Sentral. Sebab tema substansi pada cerita ni, kebiasaan Allah akan letak pada nama surah. Pada nama surah tu. Sebab tema paling utama yang Allah nak garap daripada 4 cerita. Dalam Kahfi ni ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita 2 pemilik kebun, ada cerita Musa dengan Nabi Khidir, ada cerita Zulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Tapi yang lebih utama yang Allah nak letak secara sentral, keutamaan dia tu ada pada Ashabul Kahfi. Sebab dia melibatkan isu akidah. Plot cerita kedua, isu material. Plot cerita ketiga, isu ilmu. Plot cerita keempat, isu pemerintahan, isu politik. Itulah fitnah-fitnah yang Dajjal akan bawa. Fitnah pada akidah kita, fitnah pada dunia dan material kita, fitnah pada ilmu, dan fitnah pada pemerintahan, fitnah pada politik. Cara sepintas lalu, fitnah yang dia buat hari ini boleh mengikis akidah, menyebabkan manusia hak beriman boleh jadi tak beriman, manusia hak Islam boleh jadi kufur, manusia hak sebelum ni sembah Allah jadi dah tak sembah Allah. Dengan hak duk ada ni, macam-macam dia buat. Dunia pun samalah. Dunia hari ni jadi keutamaan. Kita hari ni bergerak sikit duit, bergerak sikit duit, orang nilai semua. Dulu orang tak berkira sangat duit. Hari ni minyak kereta aku tadi dekat RM10 tu, orang kira dah. Aku ni duk tolong hang ni pun habis 30 dah, agak-agak lah. Ayat-ayat aku tu biasa dah keluar kan, bab dunia. Sebab itulah ulama-ulama generasi salaf pernah pesan, ubtulina bid-dharra'i fasabarna wa ubtulina bid-dharra'i falam nasbir. Kita ni sebagai manusia ni ubtulina, diuji, dibalakan oleh Allah bis-dharra, dengan benda susah, fasabarna, kita mampu sabar. Maksudnya Allah bagi miskin, hidup dalam miskin, sabar. Allah bagi sakit, sabar. Allah bagi susah, Allah bagi perit, Allah bagi seksa, semua kita mampu sabar. Tetapi wa ubtulina, bila Allah uji bisarra, dengan senang, kebanyakan falam nasbir, tak mampu nak sabar dah. Allah uji kaya sikit, mungkin dia jadi sombong dah. Allah uji alim sikit, pandai sikit, dia jadi takabur dah dengan orang. Waktu hak susah-susah ni semua orang sanggup, hak perit-perit ni sanggup. Tapi bila hak lebih-lebih ni, hak dengan duit, dia kira dah, hak dengan ni, hak ni, harta dunia, kereta, duit, emas, macam-macam, dia tak mampu dah. Sama dengan dunia. Itulah ilmu pula yang ketiga.